Okay, on. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusul barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah merahmati serta memberkati majlis pertemuan kita pada malam ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan taufiknya, semoga Allah menjadikan keberadaan kita semua di dalam majlis ini merupakan satu daripada amalan soleh yang dapat memberatkan mizan timbangan amal kita yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertamanya tuan-tuan, saya mohon maaf atas kelewatan pada hari ini. Tuan-tuan sedia maklum saya dah duduk di Meru, tak boleh merapat lagi dah. Okay, jadi perjalanan yang ditempuhi agaknya 3 kali ganda jauh lah kan, lebih kurang. Okay. Dan saya pula dah bertugas, dah bekerja, dulu tak bekerja kan. Jadi ada beberapa kesulitan ataupun kelewatan lah. Saya mohon maaf atas kelewatan tersebut. Hadirin yang dikasihi sekalian, InsyaAllah tajuk kita hari ini, disebabkan kita ini sekali-sekala je ganti-ganti, maka saya mengambil hadis yang dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita berada di dalam bab birrul walidain wasilatil arham. Bab pada menyatakan berbuat baik atau kebajikan terhadap kedua ibu bapa dan menghubungkan silaturahim. Dan hadir semua, bab ini saya pilih diletakkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab yang ke-40. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kedudukan kedua ibu bapa di dalam Islam ini sangat besar. Besarnya tuan-tuan boleh lihat Allah berfirman di dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah letakkan perintah kedua setelah sembah Allah adalah buat baik kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita tidak akan rasa besarnya buat baik kepada kedua bapa melainkan setelah kita jadi ibu bapa sebenarnya. Baru kita rasa sebenarnya ianya memang sangat besar dan sangat penting. Jadi berbuat baik kepada kedua bapa ini ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi ada bersabda, kata Abdullah ibn Mas'ud. Apa? Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud pernah tanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling Allah suka dilakukan oleh seorang hamba? Amal apa? Amalan banyak, tapi yang paling Allah suka dilakukan oleh seorang hamba ni amalan apa? Lalu Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, iaitulah solat pada awal waktunya atau solat pada waktunya. Itu amal Allah sangat suka. Masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang. Allah sangat suka amalan ini. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, summa ayu? Baik, kalau itu mungkin kami dah buat. Masuk waktu sembahyang, ada tak amal lain yang Allah suka? Kemudian apa? Lalu Nabi SAW menjawab, birrul walidain. Selepas sembahyang awal waktu, berbuat baik dan kebajikan kepada kedua ibu bapa. Maksud melakukan kebaikan dan kebajikan kepada keduanya, tuan-tuan boleh faham apa dia? Menjadilah dia seorang anak yang tidak menyakitinya, dan yang keduanya berkhidmat kepadanya saat usianya memerlukan khidmat kita. Tuan-tuan akan rasa ini sangat-sangat berharga kalau kita dah jadi orang tua dan anak kita dah besar. Maka ketika kita masih memiliki kedua orang tua, maka gunakanlah khidmat itu dengan sebaiknya. Kerana kaedah di dalam Islam disebutkan begini, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu lakukan, kamu akan diperlakukan. Dengan makna, kalau begitulah kamu buat kepada kedua ibu bapamu, maka begitulah anak-anakmu akan perlakukan itu kepadamu. Ini diceritakan banyak kisahnya oleh para ulama-ulama Islam. Dalam banyak kisah, dalam banyak ini, bahkan sebahagian mereka menjadikan berbakti kepada kedua ibu bapa merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tuan-tuan pernah dengar kisah tentang seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, kan? Seorang lelaki yang soleh daripada bumi Yaman, yang dia tak sempat jumpa Nabi tapi hidup di zaman Nabi SAW. Nabi tak jumpa dia, dia tak jumpa Nabi, tapi Nabi pesan kepada Umar ibn Al-Khattab, wahai Umar, kalau kamu jumpa orang ini, minta doa kat dia. Pelik tuan-tuan. Dia tak pernah jumpa Nabi, dia tak jadi sahabat. Nabi tak pernah jumpa dia, tapi hidupnya sezaman, cuma negeri lain-lain. Dan dia teringin nak jumpa dengan Nabi, tapi tak jumpa. Tak jumpa. Dia nak jumpa Nabi tapi tak jumpa. Tapi Nabi kata apa? Kalau kamu bertemu dengan lelaki ini, mintalah doa kepadanya. Amal apa dia buat sampai Sayyidina Umar disuruh minta doa dekat orang ini? Besar mana amalannya banding dengan Sayyidina Umar, yang kalau dia lalu satu jalan, syaitan takkan lalu jalan tu lagi dah. Yang wahyu itu beberapa kali turun menepati pandangan Sayyidina Umar, yang merupakan sahabat dijamin syurga, sampai Nabi kata kat dia, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan, apa dia punya amalan? Dia adalah anak yang sangat penuh baktinya kepada kedua ibu bapanya, maknya khususnya ibunya. Tuan-tuan, baktinya luar biasa kepada ibunya. Jadi tuan-tuan, saya dan kita semualah, kan, kadang-kadang waktu yang Allah berikan kita masih ada mak ayah. Kadang-kadang saya nasihat diri saya jugalah, bila kita sibuk dengan keluarga kita, anak bukan sikit, ramai, kan, tugas pun bukan sikit, banyak dan sebagainya. Tuan-tuan, terkadang waktu memikirkan tentang hal ibu bapa ini tidak menjadi agenda utama kita.
Saya muhasabah diri saya sendiri dah tuan-tuan. Mak ayah jauh berapa ratus kilometer? Tuan, dekat 200 kilometer. Jauh. Lebih tuan. Jauh. Okey. Bila kita jauh, kita sibuk dengan urusan hidup kita. Kadang-kadang ada masa kita ingat, ada masa kita lupa. Kalau balik, alhamdulillah balik. Tapi ada masanya tak dapat nak balik. Macam itulah tuan-tuan. Tetapi setiap orang perlu meletakkan paling tidak jangan tinggalkan doa kepada keduanya walaupun tak dapat bersemuka secara fizikal. Kenapa? Kerana doa yang kita titipkan itu Allah menjadikan hatinya redha kepada kita, walaupun mungkin wajah kita tidak dapat bersuaranya selalu. Jadi doa ni tuan-tuan jangan tinggalkan. Bahkan kalaulah saya rasa depan saya ni majoritinya mak ayah dah meninggal dunia kot. Mak ayah lagi tuan. Mak ada lagi tuan. Mak ada lagi. Okey, mungkin ada yang mak ayah dah meninggal dunia. Salah satu daripada bakti seorang anak yang masih berterusan walaupun ayah dan ibunya meninggal dunia adalah bakti mendoakannya ketika dia dah mati, yang boleh sampai lagi kepadanya walaupun dia dah meninggal dunia. Tuan-tuan, itu satu. Kedua, Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis tentang Ramadan, Nabi sebut alangkah besar kecelakaan seseorang yang apabila memiliki kedua ibu bapanya yang telah tua masih hidup, tetapi tidak dapat memasukkan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Seolah-olah jambatan yang singkat untuk masuk ke dalam syurga adalah mak ayah kita. Tapi saya yakin tuan-tuan, saya yakin setiap kita mesti akan ada mak ayah yang ada tabiatnya masing-masing. Betul tak? Betul tuan-tuan. Lagi mungkin kalau ayah kita maknanya berbeza cara belajar ke, cara hidup dengan kita, mesti ada beza, watak yang berbeza. Contohnya mungkin tuan-tuan, contohnya mungkin kita jenis pengotor, mak ayah kita jenis pembersih sangat. Mungkin begitu. Kita ni jenis lambat-lambat, mak ayah kita jenis sharp on time, contohnya. Kan? Kita jenis makan tak kisah tak ikut waktu, tapi dia makan mesti kena ikut waktu, contohnya begitu. Kita jenis sembahyang dekat rumah, ayah jenis sembahyang kat masjid. Kadang-kadang ada perbezaan. Okay? Kita jenis makan dalam kereta, makna makan jalan kita. Dia tak, kereta tak boleh makan luar kereta, contohnya. Ada perbezaan prinsip. Antara sifat anak yang soleh itu adalah dia menanggung kesakitan perbezaan dirinya dengan kedua ibu bapanya. Faham tuan? Dengan bahasa yang lain, dia mengalahkan perasaannya walaupun itu tak disukai oleh dirinya. Faham tak? Faham? Okey? Saya bagi contoh yang mudah, tuan. Ya. Contohnya, kalau kita balik ke kampung, kita suka rasa sekali-kali agaknya nak beli sarapan dekat luar. Tapi mak kita jenis dia tak nak membazir dan tak suka membazir dan tak suka makanan luar. Dia kita makan kat rumah je. Kita kata sekali-sekala nak makan kat kampung juga, tuan. Tapi kita kata, iyalah baik. Walaupun perasaan kita mungkin rasanya, sekali-sekala nak rasa. Tapi tuan-tuan, menanggung perasaan yang mungkin berbeza dengan kedua kita, satu daripada bakti kita kepada dia sebenarnya. Kenapa? Kerana kalau kita melakukan apa yang tidak disukainya juga di depan dia, maka akan mengguris perasaannya. Maka kita korbankan perasaan kita demi memenangkan perasaannya. Satu daripada sifat seorang anak yang baik. Selama perasaan dan pengorbanan itu tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? So, Allah Subhanahu Wa Taala. Mak kita suka naik kereta api, suka naik bas, tak suka naik kereta. Kita suka naik kereta, tak suka naik bas. Tuan-tuan, waktu nak bawa dia, kita kena korbankan perasaan kita, naiklah juga kereta api. Tuan-tuan, ini sifat seorang anak. Dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita akan rasa perkara yang sama ketika anak kita juga dah membesar, dia dah ada pandangan hidupnya sendiri. Waktu tu berbeza dengan kita. Anak kita suka mancing, kita suka hiking. Cuti kita ajak hiking, dia ajak mancing. Tuan-tuan, okey? Anak yang soleh dia akan kata, tak apalah, ikut apa je lah. Ikut je lah.
Nampak tuan? Dia pun naik walaupun dia tak minat hiking, dia minat mandi, dia minat mancing, contoh je. Jadi tuan-tuan, sifat-sifat yang berbeza ini kita korbankan perasaan kita kepadanya. Kenapa? Kenapa, Pak Din? Kerana ibu dan ayah telah banyak mengorbankan perasaannya saat kita kecil. Kencing atas pangku dia, kencing dalam kereta dia, tumpahkan aiskrim dalam kereta dia, koyakkan duit RM50, tak tahu nilai duit. Nampak tuan? Calakan kereta, dia telah korbankan banyak perasaan waktu kita kecil. Maka saat kita telah besar, kita kena korbankan perasaan kita demi dia. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbighfirli waliwalidayya, lepas tu warhamhuma kama rabbayani saghira. Kenapa Allah sebut perkataan kama rabbayani saghira? Wahai Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik dan menjagaku ketika kecil. Kenapa Quran kod perkataan didik masa kecil? Yang itulah cabaran yang banyak masa kecil. Tuan-tuan tak tahu ni masa kecil macam mana? La ilaha illallah. Oh, tuan-tuan. Oh. Ha, betul Mak Din? Ini dahsyat. Saya sendiri tuan-tuan, kalau balik kampung, mak cerita kat kawan-kawan dia, ini dulu masa kecil ni, ya Allah, semua kakak abang dia belasah. Ni saya, dia masukkan saya. Kan? Oh, dia kata buah sungguh. Dia cakap kat saya. Jadi kita faham dah, dulu kita ni memang susahkan orang. Kan? Susahkan orang. Jadi kita faham macam mana sukarnya menanggung kedua ibu bapa akan perangai sikap kita waktu kecil. Sebab itulah cabaran yang paling besar. Dah besar, hidup sendiri dah. Umur 21 dah mula nak cari pasangan, nak kahwin dah. Dah cerita lain dah. Tapi masa kecil itu, kesukaran yang dihadapi, kita tak tahu. Tetapi ibu dan ayah kita menanggungnya. Maka tuan-tuan, kadang-kadang kelahi dengan mak ayah ni, saya rasa benda yang tak patut sangatlah. Benda yang tak patut sangatlah. Dan patutnya bagi seorang anak itu, dia mengendurkan pendiriannya selama tak berdosa, selama tak melibatkan syarak. Tuan-tuan, walaupun ayahnya, kalaupun dia terpaksa buat perkara yang berbeza, jangan panjangkan khilaf itu. Tu je. Tuan-tuan, jangan panjangkan khilaf itu. Beralah kita. Kan, baru ni kita dengar satu syarikat syarikat mak saman syarikat anak. Sebab syarikat anak tiru produk syarikat mak. Tuan-tuan, bukan sikit, juta. Syarikat mak saman syarikat anak. Pasal syarikat mak dah lama establish dah, buat banyak produk dah. Jadi anak kerja dalam tu, lepas tu anak keluar buat syarikat sendiri, bersaing dengan syarikat mak dia. Pelik betul anak ni tuan-tuan. Kan? Lepas tu maknya sama syarikat anak dia. Tuan. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, ini satu perkara yang perlu kita cermati dengan baik dan kita fahami bagaimanakah Allah meletakkan kedudukan kedua ibu bapa bagi diri seorang anak adalah besar. Okey, kemudian hadis yang seterusnya. Baik. Wa anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk. Daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, ataupun daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah telah berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Lelaki itu datang kepada Nabi, lalu lelaki itu tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak orang yang aku hidup di sekelilingnya, jiranlah, kawanlah, temanlah, mak ayahlah, adik-beradiklah, anaklah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maknanya aku temani dia dengan penemanan yang baik. Siapa dia? Qala ummuk. Nabi kata,
orang itu adalah ibumu. Kemudian lelaki itu tanya lagi kat Nabi, ya Rasulullah, baiklah selain daripada ibuku, siapa yang perlu paling berhak aku berbuat baik dengan berteman dengannya? Nabi kata, ummuk, ibumu. Dia tanya lagi sekali, thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah selepas ibuku? Nabi kata, ummuk, ibumu juga. Allahu Akbar. Bukan tiga ibu. Wah, Pak Din amboi dia. Tuan. Okey. Bukan main dia. Nah. Okey, tuan. Maknanya seperti 3 kali gandaan seorang ibu dengan nisbah 1 seorang ayah daripada hak kita melakukan suhbah teman yang baik kepadanya. Besar tuan-tuan. Besar. Tapi kedua-duanya perlu dibaiki, ibu dan ayah. Cuma ibu ni jauh lebih. Jadi kita sebagai suami, kalau kadang-kadang anak kita lebihkan bini kita, maknanya mak dia, janganlah merajuk. Oh, kamu dengan mak lebih-lebih, dengan ayah tak ada pun belanja-belanja. Janganlah. Jangan. Tak tahu dulu kita duk bantai anak tu dulu, sebat pakai rotan lah, itulah ini ya tu, dia lebih sikit kat mak dia contohnya. Dah. Itu haknya itu lebih. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, saya boleh katakan hampir keseluruhan daging yang ada dalam tubuh kita adalah daripada susu mak kita. Kita masa kecil tu kan, kita menyusu 2 tahun. Pembinaan daging kita masa kecil itu hampir keseluruhannya adalah datang daripada tubuh mak kita. Hampir keseluruhan. Yang dia makan jadi susu itulah membentuk organ kita, membesar. Dengannya, tuan-tuan, hak ibu kita dalam tubuh kita terlalu besar. Terlalu besar. Sebab itulah tuan-tuan, buatlah apa saja yang boleh menjadikan mak kita ni gembira dengan kita. Gembira dengan kita. Kita tak boleh bagi pencapaian yang besar, tak apa. Tak apa, tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya bila dia tengok kita, dia merasa senang dan tenang dengan kita. Senang dengan kita. Saya tuan-tuan, saya kalau mak saya tuan-tuan, adalah cita-cita saya yang saya bagi harapan kat mak saya. Tapi terkabullah bulan ini, bulan lepas tuan-tuan. Iaitu saya cakap kat mak saya, dan mak saya menantikan itu lama tuan-tuan. Dia nak tengok saya jadi pensyarah universiti. Okay? Sebab apa? Sebab semua kawan-kawan saya lepas habis grad daripada ijazah terus kerja. Jadi dia kesian tengok saya. Dia kata anak aku dah belajar tapi tak kerja-kerja lagi. Macam tu lah tuan-tuan. Walaupun hidup macam biasa je, kan, okey je tuan-tuan, makan cukup. Tapi mak dia kan kesian, kan, dia tengok tu macam kesian. Tak ada kerja tetap, macam tu dia kesian. Walaupun yelah dia pun bukan dulu kerja tetap, tapi dia tak nak, dia nak anak dia hidupnya lebih baik. Macam tu lah bahasanya tuan-tuan, kan. Saya habis master, saya nak sambung belajar, saya minta izin dia. Mak saya macam berat. Sebab apa? Dah belajar dah. Dia kata lama sangat belajar, kan. Saya kata tak apalah, teruskan, kan. Saya kata last ni sekali je tinggal, kan. Rugi pula buat master tak buat PhD. Saya kata sambung tuan-tuan, bertahan. Master PhD dekat 8 tahun dah. Dekat 7 tahun tuan-tuan. Master PhD dekat 7 tahun dah, tuan-tuan. Sabar tuan-tuan juga. Last kali bila saya mula send resume nak masuk mohon bekerja, tuan-tuan, jadi dapatlah permohonan universiti, masuklah, maknanya ada 2 universiti yang bagi respon. Waktu tu saya nampaklah tuan-tuan, mak saya dia rasa gembira tuan-tuan. Saya pun masuk tu pun bukanlah maknanya itu menjadi matlamat saya, tetapi sekurang-kurangnya saya dapat hilangkan kerisauan dia terhadap saya. Tu je. Risau dia tu kat saya dah okey dah tuan-tuan. Lepas ni saya buat apa tak kisahlah. Tapi sekurang-kurangnya itu telah mencapai kerisauan dia. Dia nak tengok saya ada kerja macam tu. Walaupun saya kalau yalah, kita masing-masing ada cara hidup yang sendiri. Saya sebelum ni tak pernah kerja setahun je dengan orang. Jadi kita buat macam biasa. Jadi kita macam dah serasi dengan kita punya tabiat itu. Okey? Tetapi kerana menunaikan hajat, tuan-tuan. Jadi saya rasa ini perkara besar yang saya dah tunaikan, tuan-tuan, selain yang lain-lain itulah. Selain yang lain-lain. Jadi tuan-tuan, contohnya begitu. Jadi kita boleh rasa dia seronok, dia gembira. Dia seronok dan dia gembira. Bahkan tuan-tuan, nak tengok gembira tak gembira dia, kalau jumpa siapa-siapa nanti kata, oh dia dah ni dah dekat sini. Jadi kita nampak dia tu rasa seronok pun cerita kat orang kita di mana dan mana. Tuan-tuan, inilah
yang dinamakan tuan-tuan sebagai apa yang kita perlu fikirkan untuk membahagiakan kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan, tapi kita yakin dan pasti manusia ini memiliki perasaan. Kadang-kadang ada benda yang kita buat kita tak perasan, tetapi itu melukakan dia. Benda kadang-kadang simple, kita pula merasakannya simple, tapi baginya adalah perkara yang besar. Itu yang kadang-kadang kita tak tahu. Sebab itu setiap kali jumpa, kita nak berpisah, kita sebut mak, minta maaf kalau ada salah silap. Cukup tuan-tuan. Tapi cabaran lagi besar tuan-tuan akan hadapi bila kedua ibu dan ayah sudah tua. Yang tua itu bukan tua biasa, tua yang uzur, yang memerlukan kepada penjagaan. Sebab itu saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan semua. Tuan-tuan, saya rasa depan saya ni majoriti tua jugalah tuan-tuan. Majoriti lah, yang muda pun ramai. Tuan-tuan doalah pada Allah, kalau kita tua, jangan sampai tua kita ini menyusahkan orang. Bukan saya nak cakap kat tuan-tuan jangan jadi, faham tuan-tuan? Jangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana bukan semua orang yang menjaga kita boleh bersabar dengan kerenah kita. Apatah lagi saat banyak benda yang bukan dalam kawalan kita. Tuan-tuan tak tahu, umur kalau dah jadi 85, 90, mungkin nyanyuk dah. Saat itu mungkin sukar anak-anak nak berinteraksi dengan kita. Dalam masa yang sama dia nak jaga kita, nak jaga perasaan kita, tapi kita pula dah luar daripada kawalan kita. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kita boleh berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, permudahkanlah aku saat tua yang tidak menyusahkan orang lain ketika menjagaku. Tuan-tuan, itu penting juga tuan-tuan. Jadi mudah. Maknanya kalau kita nak mati pun tuan-tuan, maknanya kita sampai, maknanya datang sembahyang dah pelan-pelan tu mati-mati terus macam tu. Jadi senang semua tuan-tuan. Jadi itu benda penting. Kadang-kadang ramai orang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya jaga mak saya macam ni, pakai pampers selalu, apa hukum sekian-sekian. Saya dapat selami sukarnya anak itu. Hari ni pun dapat soalan lagi, Ustaz, mak saya jenis tak boleh tidur malam, umurnya dekat 90 tahun dah, jenis tak boleh tidur malam, pukul 4 pagi baru dia boleh tidur. Jadi kalau dia tidur tu, dia akan bangun pukul 7, pukul 8. Jadi adakah patut saya bangunkan dia untuk sembahyang subuh, sedangkan dia baru tidur pukul 4 pagi? Jadi anak ni dia di antara dua. Di antara tak nak ganggu mak dia, tapi di antara kewajipan Allah kepada mak dia. Sedangkan dia kata mak dia total lemah total. Lemah ni maknanya tak berdaya nak buat apa. Semua kena dibuatkan. Jadi tuan-tuan, dia di antara dua. Kita pun faham selami betapa berat dan besarnya dugaannya untuk menjaga ibunya. Tapi tuan-tuan, diteruskan kerana mengambil hadis Nabi SAW yang ibu dan ayah merupakan jambatan ke syurga. Jadi tuan-tuan, kita mohonlah tuan-tuan, kita dulu besok akan datang tua, kita doalah bahawa kita tu menua ataupun mati dalam keadaan kita tak menyusahkan siapa pun di sekeliling kita. Kalau dicabut nyawa, cabut nyawa. Okey, dah habis cerita. Okey, kalau nak lagi senang tuan-tuan, pergi berjihad kat Palestin, terus mati tuan-tuan, syahid. Syurga tu kau dapat, tak ada siapa susah, begini kalau boleh. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, inilah satu daripada beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi bila sebut dan ajarkan macam ni tuan-tuan, ianya bukan sesuatu yang bahkan kalau kita buat benda ini, kita akan dapati anak kita pula akan menjadi penyejuk mata kita, ketika kita tua. Dan doa ini tuan-tuan jangan tinggal. Doa yang Allah rakamkan dalam suratul Furqan, muka surat yang terakhir. Kalau boleh jangan tinggallah lepas sembahyang. Selain doa Rabbighfirli wa liwalidayya, satu doa tuan-tuan jangan tinggal. Yang ini untuk anak kita kepada kita pula. Apa doanya? Semua dah hafal lah, tak payah tulis. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat-zuriat keturunan yang menjadi penenang dan penyejuk mata hati ketika melihatnya. Yang tu untuk anak kita pula. Maknanya kalau kita dah tua besok tuan, tengok anak-anak balik ramai-ramai, yang ini buat ini, yang ini cuci ini, yang ini buat itu, yang ini sonok, kita tengok. Kan balik tak adalah menyusahkan mak ayah. Datang balik kampung, duduk 3-4 hari tuan-tuan, habiskan beras, habiskan lauk kat rumah.
tandas penuh dengan najis depa. Baliklah bawa lauk, baliklah bawa beras, baliklah bawa ini. Nampak tuan? Ini anak-anak balik seronok, oi, makan free kita kat kampung. Kat rumah sendiri kena beli, kena masak. Balik kampung mak ayah makan free. Jangan begitu tuan. Kita yang belikan. Nampak tuan? Dua. Yang kedua, jangan tinggalkan doa untuk zuriat keturunan yang dirakamkan Allah di dalam Quran juga, supaya anak-anak dan zuriat kita menjadi zuriat yang kekal mendirikan solat. Iaitu doanya berbunyi, Rabbij'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan zuriat keturunanku sama mendirikan salat. Ini doa tuan-tuan, Quran ajar. Wa min zurriyati, dan daripada zuriat keturunanku. Wahai Allah, perkenankanlah doa ini. Doa ni jangan tinggal baca tuan-tuan. Kalau sempat ingat baca. Bahkan tuan-tuan baca doa ni tak perlu pun baca kadang-kadang sentiasa lepas sembahyang. Kadang-kadang bila mata kita tertengok anak kita, terus sebut. Terus sebut. Tengok dia tu, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Kadang-kadang di situ kemustajaban berlaku. Sebab apa? Waktu tu kita tengok, kita sian dekat dia, simpati dekat dia, kita doakan dia. Kadang-kadang doa itu berlaku pada saat itu. Masa tengah suap makanan tu kan, tuan-tuan, jangan suap duk tonyoh ingat tu je. Tak, masa tuan-tuan suap tengok-tengok besar macam mana dah dia ni. Ya Allah, jadikan dia orang yang soleh. Begitu. Kadang-kadang itu menjadi sebab penerimaan segala amal dan doa kita. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, inilah perkara yang perlu kita selami dan fahami. Bagaimana Nabi SAW tunjukkan kepada kita besarnya doa seorang ibu, tuan-tuan. Hatta maknya itu seorang musyrik, tak masuk Islam lagi, tuan-tuan, besar kedudukannya di sisi Islam untuk kita muliakan. Sebagaimana hadis daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma telah berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi na'am sili ummaki muttafaqun alaih. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, kata Asma, telah datang kepadaku ibuku, sedangkan ibuku adalah seorang yang musyrikah. Musyrikah maknanya apa? Yang mensyirikkan Allah, maknanya belum Islam. Pada zaman Nabi tengah hidup lagi, kan? Sayyidina Asma kata, dan lalu nak dia kata, fastaftaitu Rasulullah, aku pun minta fatwa kepada Rasulullah. Macam mana ni ibuku datang, okey, datang kepadaku, adakah perlu aku buat baik kepadanya sedangkan dia musyrik dan kita Islam? Apa Nabi jawab? Naam sili ummaki. Kata Nabi SAW, ya, hubungkanlah silaturahimmu kepada ibumu. Inilah yang dijawab oleh Nabi SAW kepada Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha. Baik. Hadirin yang dikasihi sekalian, kemudian baik, hadis yang terakhir sebelum kita berhenti tuan-tuan, hadis yang terakhir adalah hadis tentang larangan untuk mencela atau mencaci ibu ayah orang lain, untuk mengelakkan ibu ayah kita dicaci dan dimaki. Ini dulu biasa budak-budak buat dekat sekolah kalau gaduh dengan kawan-kawan. Hadisnya berbunyi, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Daripada dosa besar itu adalah seseorang itu mencaci, okey, akan kedua ibu bapanya. Terkejut sahabat, dia kata, takkanlah kami nak caci mak kami, takkan kami nak mengejek ibu ayah kami.
Nabi kata, qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah mungkin seorang itu mencaci maki kedua ibu bapanya? Mungkinkah begitu? Lalu jawab Nabi SAW, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya, seseorang itu mencaci bapa orang lain, bapa kawan dia. Dia kata, pak hang ni teruk betul, dia kata. Lalu orang pula mencaci bapa dia. Orang dia mencaci ibu orang lain, dan orang lain mencaci ibunya, maka seolah-olah dia sendiri mencaci mak dan ibunya sendiri, mak dan juga ayahnya sendiri. Sebab itulah larangan untuk mengejek, mencaci maki ibu ayah orang lain, tuan-tuan, kerana nanti akan dibalikkan kepada ibu ayah kita, seolah-olah kitalah yang buka ruang untuk ibu ayah kita dicaci. Tuan-tuan, ini di antara dosa besar, bukan dosa kecil. Nabi sebut minal kabair, daripada dosa besar, bukan dosa kecil. Tuan-tuan, jadi insya-Allah taala sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua anak yang baik, anak yang soleh kepada kedua ibu bapa kita, dan menjadikan anak-anak kita adalah anak yang menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahsin 'aqibatana في أمورها في كل أمورنا وارزقنا يا الله صالح الأعمال وصالح النوايا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.